Assalamualaikum. Good morning. Right. Okay, so untuk today class kita akan continue lah. Okay, another classes of mutation that we have. If from previous class kita dah discuss berkenaan dengan gene ataupun point mutation, kita dah tengok how the base substitution, base insertion, base deletion and a base inversion lead to the mutation. Alright. So untuk hari ini kita akan go to the next classes of mutation, iaitu chromosomal mutation. Alright. So when we go to the chromosomal mutation ni, yang actually dia adalah abnormality in chromosome regarding to structure, means perubahan kromosom tu, okay, dan juga perubahan bilangan kromosom tu di dalam sel. Alright, so kita akan tengok dua keadaan for the chromosomal mutation. Yang pertama adalah chromosomal aberration dan juga yang kedua adalah chromosomal number alteration. Alright. Okay, so untuk chromosomal aberration ni yang kita akan tengok empat keadaan juga, iaitu translocation, kita ada deletion, kita ada inversion dan juga duplication, di mana keempat-empat keadaan ini akan lead to the chromosomal mutation jenis aberration, means perubahan dari segi dia punya structure. But when we go to the number alteration, okay, kita ada dua keadaan, sama ada aneuploidy, okay, ataupun polyploidy. Nanti kita tengok apa perbezaan di antara aneuploidy dan juga polyploidy tu. Right. Okay, so okay, dua keadaan chromosomal mutation yang saya mention tadi. Yang pertama adalah chromosome aberration, okay, regarding to change of structure. Contoh change of structure, okay, kita punya homologous chromosome ni dia memendek ataupun menjadi lebih panjang. Alright, okay, itu yang dikatakan perubahan dari segi structure. And when we go to the number alteration, okay, dia merujuk kepada perubahan bilangan. For example, humans normally have 46 chromosome, but when the mutation berlaku, okay, bilangan kromosom dalam individu tu menjadi 47 ataupun kurang daripada 47, 45 contoh. Alright, itu adalah okay, chromosomal number alteration. Okay, so chromosomal mutation ni it can be passed to the offspring, means dia boleh inherited if dia berlaku, okay, di dalam gamete cell, okay, and then okay, keadaan ni sebenarnya dia akan menyebabkan variation, okay, among the individuals lah. Okay, keadaan ni sebenarnya dia berlaku ketika anafase, okay, sama ada during mitosis ataupun meiosis. Okay, dia juga boleh berlaku, okay, disebabkan kesilapan during the DNA replication, okay, ketika interphase, dan juga during the crossing over. Okay, kita tahu crossing over berlaku dalam prophase 1 in the meiosis, right? Okay. Kita tengok chromosomal aberration, perubahan dari segi structure ni dulu. Right. So kita ada empat keadaan. Kita ada translocation, deletion, kita ada inversion dan juga kita ada duplication. Right. Kita tengok translocation dulu. Macam mana yang dikatakan dengan translocation tu? Okay. Translocation ni yang dia berlaku bila a segment of chromosome ni, sebahagian daripada kromosom tu dia break, dia putus, and then dia reattach balik, mean dia bercantum semula, tetapi cantuman tu, okay, berlaku pada kromosom yang sama tapi pada bahagian lain. Contoh, kita ada kromosom kan, dia break dekat sini contoh, tapi dia reattach dekat bahagian atas. Itu maksud break and reattach to another part of the same chromosome. Okay, ataupun dia boleh berlaku juga antara non-homologous chromosome, means antara kromosom yang berbeza. Contoh, dia break dekat kromosom A ni, tetapi dia reattach dekat kromosom B. Itu maksud, okay, dia reattach, okay, to other non-homologous chromosome. Right.
Okay, so kita ada dua jenis translocation lah. Yang pertama kita panggil sebagai reciprocal translocation dan yang kedua kita ada non-reciprocal translocation. Di mana non-reciprocal translocation ni yang ada dua keadaan, sama ada interchromosomal ataupun intrachromosomal translocation. Right. Okay, kita tengok non-reciprocal translocation dulu. Okay. So, untuk non-reciprocal translocation ni adalah kromosom segmen translocate to other region of the same chromosome ataupun another chromosome. Right? Okay, so kalau interchromosomal translocation ni yang dia occur when segment of one chromosome translocate to another chromosome. Itu inter, antara. Okay. Okay, tetapi kalau intrachromosomal translocation ni occur when segment of one chromosome translocate to another region of the same chromosome. Maknanya, kalau kita ada dua kromosom A dan juga B. Kalau kromosom, segment of kromosom A ni yang break, putus, tetapi dia reattach. Dia cantum semula pada homologous kromosom B. Right. Itu kita katakan dia interchromosomal location. Nampak? Syarat dia mesti break. Tetapi lepas tu dia akan reattach. Cuma bahagian yang putus tu dia akan reattach pada kromosom yang sama ataupun dia akan reattach pada kromosom yang lain. Kalau bahagian yang putus tu dia reattach pada another chromosome, so kita panggil dia sebagai interchromosomal location. Tetapi kalau if segmen yang break adalah bahagian bawah tu, tetapi dia reattach dekat bahagian atas, but in the same chromosome. Itu kita panggil dia sebagai intrachromosomal location. Alright, ingat. Itu dua keadaan non-reciprocal translocation. Right. Ni gambaran yang saya lukis tadilah. Lebih kurang sama tadi. Right. Sekarang kita nak tengok reciprocal translocation. Apa beza antara non-reciprocal dengan reciprocal? Kalau reciprocal ni yang nampak tak? Dia ada exchange of segment between non-homologous chromosome. Maksudnya, kita akan melibatkan dua homologous kromosom. Dua kromosom kat sini. Right. And then, kromosom A contoh, kromosom B akan break dekat bahagian yang saya warnakan tu. Manakala, ni contoh ya. Untuk kromosom B ni dia akan break dekat bahagian yang saya warna tu. But apa yang berlaku? Translocation tu melibatkan exchange, pertukaran segmen. Maksudnya bahagian A yang putus ni akan pindah ke kromosom B. Tak kira lah dia nak reattach dekat bahagian mana pada kromosom B. Manakala bahagian B yang terputus tadi dia akan reattach pada kromosom A. Itu yang dikatakan sebagai exchange of segment. Means kedua-dua non-homologous kromosom tu break. Segmen yang terputus tu dia akan exchange antara dua homologous kromosom tu. Ni contoh. Gambar yang seperti yang saya lukis tadilah. Right. So itu translocation. Seterusnya kita tengok deletion. Right. So deletion ni, delete maknanya keadaan ni berlaku bila a segment. One thing yang saya nak awak notice, macam mana kita nak membezakan antara deletion yang terlibat di dalam chromosomal mutation dengan deletion yang terlibat dalam gene mutation. Kalau you all notice, masa kita bincang tentang gene mutation, deletion tu hanya melibatkan satu ataupun dua base sahaja, right? Tetapi in
cases chromosomal mutation ni, deletion ni, dia melibatkan segmen. Dia akan melibatkan sebahagian daripada kita punya kromosom tu, nampak? Sebab tu saya tulis segmen. Itu beza antara deletion base gene mutation dengan deletion yang berlaku dalam chromosomal mutation. Alright. So what happened during the deletion ya? Okay. During this deletion, kromosom kita akan break at two place. Ada dua bahagian pada kromosom kita akan putus. Akan putus. But the loss of the middle segment, bahagian yang terputus tadi tu dia akan hilang, dan bahagian yang tertinggal tu dia akan rejoin back. Tetapi apa yang kita boleh nampak, kromosom kita tu akan menjadi lebih pendek. Contoh gambar ni. Alright. Ini asal. Tiba-tiba kromosom kita tu break at, nampak ayat dia kata break at two place. Maksud break at two place, nampak dia putus dekat sini, dia putus dekat sini, nampak tak bahagian situ, right? So apa yang berlaku, bahagian yang ni will be deleted. Dia akan deleted daripada kromosom kita. But selepas bahagian tu dia deleted, bahagian ni yang masih tinggal, dia akan cantum semula. Dia akan rejoin back. Tu yang dalam ayat ni dia kata break at two place, hilang bahagian tengah antara dua tempat putus tu, tetapi dia akan cantum balik. And apa yang kita boleh nampak, kromosom kita sekarang ni lebih pendek berbanding dengan yang asal tu. Itu apa yang berlaku disebabkan oleh deletion pada kita punya kromosom. Means kita punya kromosom akan lebih menjadi pendek. Itu deletion yang. So ini adalah contoh penyakit genetik yang disebabkan oleh chromosomal deletion. Kita panggil Cry-Duchat syndrome. Right, ini adalah gambar kids yang menghidap Cry-Duchat lah. Cry-Duchat ni actually kecacatan ni disebabkan oleh shortening of chromosome number 5. Maknanya kromosom number 5 dia tu menjadi pendek disebabkan berlakunya chromosomal deletion. Tetapi penyakit ni is very rare. Tak silap saya dalam 100,000, dalam 100,000 kids kita akan jumpa seorang kids yang akan mengalami Cry-Duchat syndrome ni lah. Baru-baru ni saya ada tengok dalam TikTok, viral seorang budak lelaki ni, dia penghidap Cry-Duchat. Mana kakak dia yang viralkan dia tu declare adik dia tu adalah Cry-Duchat. Saya pun tak pernah jumpa lah, tapi dalam TikTok tu saya memang lebih kurang lah seperti yang kita belajar ni. Means individu yang menghidapi Cry-Duchat ni, yang dia muka dia moon face. Moon face ni muka macam ni lah, macam adik ni. Dia ada small head, kepala dia kecil. And then biasanya kalau dia orang biasanya tak boleh nak bercakap sangat lah. Tapi bila dia menangis, dia punya voice, bunyi tangisan dia tu seperti bunyi kucing. Sebab tu dia namakan this syndrome as a Cry-Duchat. Cry like a cat. Due to the abnormal larynx development, means dia punya larynx tu ada masalah lah masa dia develop dalam rahim mak dia. Right, so just remember, Cry-Duchat ni adalah a genetic disease, penyakit yang disebabkan oleh shortening of the chromosome number 5. Kalau soalan tanya, kenapa chromosome number 5 tu dia memendek? Because berlakunya chromosomal deletion, right, to these kids lah. Bukan dia lahir tu tiba-tiba pendek, tapi masa development dalam rahim mak dia tu berlaku that things lah. Right. Itu contoh deletion. So now kita nak tengok keadaan yang melibatkan inversion. Inversion ni pula keadaan bila segment of your chromosome break, putus at two place. Tetapi kalau delete tadi, bahagian yang terputus tu dia hilang kan, delete. But in this
cases, okay, bahagian yang terputus tu dia akan rotate. Okay, dia tak hilang tapi dia akan berubah dia punya position. Dia akan rotate 180 and then dia akan cantum semula pada bahagian ataupun pada kromosom yang sama. Okay, kita tengok gambar ni. Okay, sebelum tu kita tengok dulu yang ni. Okay, inversion ni ada dua keadaan. Sama ada dia pericentric, okay, nanti kita tengok gambar you akan lebih jelas lah macam mana yang dikata dengan pericentric dan juga paracentric. Okay, teori said pericentric ni inversion tu melibatkan centromere. Okay, contoh ni kita punya kromosom, right? Okay, maknanya inversion tu akan melibatkan centromere. Tetapi when we go to the paracentric, inversion tu tidak melibatkan centromere. So maksud dia, okay. Alright, so So dalam keadaan inversion ni biasanya tidak melibatkan perubahan genotype lah sebab walaupun dia putus tetapi dia rejoin ataupun dia reattach balik pada kromosom yang sama. Right. Okay, but biasanya phenotype akan berubah sedikit lah walaupun genotype tu tak berubah. Okay. Okay, kita tengok gambar ni. Okay, macam mana kita nak bezakan antara paracentric dengan pericentric. Okay, syarat inversion tadi dia mesti break at 2 point kan. Maknanya contoh yang kita ambil yang ni dulu. Tengok para ni dulu. Okay, nampak dia putus kat sini. Dia putus kat sini. Okay, nampak? Itu maksud putus dekat dua bahagian. Tetapi lepas tu dia invert 180 kan. Nampak gambar ni, dia pusing. Kalau tadi bahagian hijau tu dekat bawah, sekarang ni lepas dia invert and then dia cantum balik, kita akan nampak bahagian hijau tu dekat atas, nampak? Manakala bahagian merah ni, sekarang ni dah duduk dekat bahagian bawah. Itu kesan daripada inversion. Tapi this inversion jenis paracentric. Okay, kenapa kita katakan this inversion jenis paracentric? Nampak? Breakdown tu, okay, break of your chromosome arm tu tidak melibatkan, nampak, centromere. Sebab kalau pericentric ni yang nampak, dia putus, okay, kat sini dengan kat sini, nampak tak centromere ni terlibat? Itu maksud dia pericentric ni melibatkan centromere. And then, okay, keadaan yang sama lepas dia break tu, dia akan inversion, dia akan berpusing 180 dan dia akan rejoin semula menjadi keadaan baru, bahagian merah tu ke atas, bahagian hijau tu dekat bawah. Right. Okay, cuma perbezaan dia, kalau para tidak melibatkan centromere, tetapi kalau pericentric dia melibatkan centromere. That is. But the condition of inversion tu sama. Okay, dia break at 2 parts and then bahagian yang break tu dia akan invert 180 and then dia akan rejoin balik. And remember, kalau keadaan inversion ni biasanya genotype tak berubah, but mungkin akan berlaku sedikit perubahan kepada dia punya phenotype. Right. Okay yang. Okay, so next kita tengok duplication. Okay yang. So duplication ni occur bila bahagian pada segment of our chromosome tu duplicate, mengganda. Okay, contoh simple, right. Sekarang ni ini adalah normal kromosom. Nampak tak? Kita fokus pada bahagian hijau dan merah tu. Bila kromosom kita mengalami duplication, nampak? Bahagian yang merah dan hijau tu is duplicate, mengganda. Kalau kita tengok apa yang kita boleh lihat, kalau deletion, kromosom kita is shorten kan? Tetapi in cases of duplication, kromosom kita akan menjadi lebih panjang. Right? Itu kesan daripada duplication. Right? Okay yang. So itu semua 4 keadaan yang boleh menyebabkan perubahan kepada kita punya kromosom structure. Okay, kita ada what we call duplication, kita ada inversion, kita ada deletion, okay, kita ada translocation tadi. Right, so itu semua 4 keadaan, okay, yang boleh menyebabkan kromosom structure kita berubah. Okay.